Okey, dapat lihat muka cikgu dan juga present cikgu. Okey, gambar muka cikgu ada di sebelah. Dan juga yang cikgu present, kamu akan yang paparan utama kamu akan lihat yang cikgu dah present tu, gambar buku teks digital. Okey ya murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Diharap semua murid sihat dan berada dalam keadaan yang sihat lah. Okey, hari ini adalah kelas yang pertama yang sepatutnya dijadualkan minggu lepas. Minggu lepas kita mulakan kelas pertama disebabkan murid terlibat dengan pengambilan buku teks. Jadi kita tak dapatlah teruskan untuk PDPR kita yang pertama pada minggu lepas. Jadi minggu ni kita mulalah PDPR kita untuk kali yang pertama. So cikgu harap semua murid-murid kita baik. Alhamdulillah lah kita masih lagi boleh berhubung walaupun di atas talian. Kalau biasanya kita akan bersua muka, kita akan bertemu secara face to face ataupun bersemuka. Tetapi disebabkan wabak COVID-19, kita tak dapatlah. Kita tak dapat. Okey. 8Q kecil tolong. Okey, terima kasih. Jadi cikgu sambung kita tak dapatlah menjalankan PDP seperti biasa. So sekarang kita murid berada di rumah dan cikgu hadir di sekolah untuk mendapatkan environment yang sesuai untuk PDPR kita. Okey ya. So apa yang cikgu paparkan, cikgu present kepada kamu sekarang adalah satu buku teks digital. Okey ya. Ini buku teks digital. Murid boleh dapatkan buku teks digital ni melalui website Delima. Murid boleh dapatkan ni buku teks digital yang cikgu tayangkan ni pada website Delima ataupun murid yang menggunakan ID Delima. Untuk murid yang tidak mempunyai ID Delima ataupun tidak mendapatkan ID Delima, murid boleh berhubung dengan cikgu lah melalui WhatsApp ataupun apa-apa media lah supaya murid dapatkan ID Delima. ID Delima ni yang bermula, tak silap cikgu dah bagi dah last year. Tahun lepas yang bermula dengan M dash kemudian adalah nombor ID kamu. Itu kita namakan dari ID Delima. Di dalam portal Delima itu ada terdapat buku teks secara digital. Okay, ya. So kita tengok ni inilah buku teks digital. Okay, kita teruskan kepada pembelajaran kita iaitu pada topik yang pertama iaitu mengenai dengan kemahiran. Besarkan ya. Okay, ini adalah isi kandungan yang perlu kita belajar semasa murid berada di tahun 5. Minta maaf, tahun 6. Ya. Terbawa lagi, teringat lagi kamu tahun 5. Okey ya. Sekarang murid dah masuk tahun 6. Minta maaf. Okey. Murid dapat lihat tak? Seorang murid minta respon. Dapat cikgu, dapat. Lepas tu tekan mic, cakap. Lepas tu matikan semula. Terima kasih. Nampak cikgu, nampak. Okey. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey ya. Ini adalah isi kandungan pelajaran yang kamu akan ikuti atau kamu akan belajar pada tahun ini. Yang pertama kita akan belajar hari inilah mengenai dengan kemahiran asas. Kemahiran asas. Okey ya, kita tengok ni murid akan belajar ni untuk hari ni. Okey, kemahiran asas. Kemahiran saintifik, di bawahnya adalah kemahiran proses sains juga kemahiran manipulatif. So kita fokus kepada kemahiran proses sains dahulu. Okey ya. Cikgu akan bawa kamu terus kepada muka surat. Jika sekiranya murid-murid ada mempunyai buku teks di rumah, cikgu rasa murid dah dapat buku teks. Murid-murid juga boleh bersama-sama dengan cikgu. Cikgu buka secara digital. Murid boleh buka buku teks yang sedia ada pada murid. Boleh ya?
Ada buku teks tak murid? Dapat dah kan? Ada. Dia dapat. Okey, kalau dapat, kalau di paparan yang cikgu paparkan tidak jelas, murid boleh menggunakan buku teks yang ada pada murid. Okey ya. Terpulang kalau sudah cikgu papar pun jelas, jadi tak perlulah murid melihat buku teks. Murid hanya boleh bagi tumpuan kepada paparan komputer ataupun telefon murid. Okey ya. Tetapi yang menggunakan telefon tu kemungkinan kurang jelas lah sebab nampak kecil kan. Okey ya. Boleh dia buka buku teks. Okey, kita pergi kepada muka surat tadi. Okey, ini adalah kemahiran proses sains. Bagaimanakah kemahiran saintifik dapat membantu menyelesaikan persoalan Amir dan keluarganya? Okey, mari kita bina balon udara kecil untuk mengkaji faktor yang mengaruhi tempoh masa balon udara kecil terbang. Okey ya. Murid boleh baca sendiri apa yang dipaparkan di sini. Okey. Ini yang dikatakan kemahiran proses sains. Apabila ada sesuatu perkara yang perlu kita menjalankan kajian dan perlu menjalankan eksperimen, penyiasatan, sama aja maksud itu. Jadi kita perlu menggunakan kemahiran proses sains. Okey, ini adalah contoh yang menunjukkan langkah-langkah untuk membina balon udara kecil. Ini semua menggunakan kemahiran. Langkah-langkah yang digunakan ini semua mempunyai di dalamnya terkandung kemahiran proses sains. Di mana yang dah murid belajar waktu darjah 5 dahulu, kita dah ada kemahiran memerhati, meramal, membuat inferen. Kita sekarang dah masuk tahun 6, kita akan mengeksperimen, menganalisis data, kemudian kita akan mentafsir data, kita akan mendefinisikan secara operasi. Jadi itu adalah kemahiran-kemahiran proses sains yang perlu murid belajar pada tahun 6. Okey ya, ini dia kaedah. Cikgu lanjutkan ya. Kemahiran saintifik di bawahnya kemahiran proses sains. Di mana beberapa orang murid sedang menjalankan aktiviti untuk membina balon udara. Okey, yang cikgu nak katakan di sini ataupun cikgu nak tekankan di sini bukan untuk murid melihat kaedah untuk membuat balon udara tersebut, tetapi untuk kita mengenal pasti di dalam aktiviti tersebut apakah kemahiran proses sains yang kita gunakan ketika yang murid-murid yang di dalam buku teks tu gunakan untuk melakukan aktiviti tersebut. Okey, kita lihat pada gambar rajah yang ada 2 orang murid, yang ada murid di bawah murid lelaki tu, dia kata berikan inferen. Okey, inferen adalah salah satu kemahiran proses sains. Berdasarkan pemerhatian. Pemerhatian pun adalah kemahiran proses sains. Mari kita lakukan eksperimen. Melakukan eksperimen itu adalah juga kemahiran proses sains. Okey ya. Okey, eksperimen. Selepas kita menjalankan eksperimen, kebiasaannya murid perlu menyediakan laporan eksperimen. Okey, laporan eksperimen tu yang dah cikgu terangkan pada tahun yang lalu, pada awal tahun lalu, bagaimana kita nak menulis sebuah laporan eksperimen. Okey ya. Di dalam buku teks ni dia tunjukkan eksperimen 1, saiz balon udara kecil, penyataan masalah. Okey, murid boleh baca sendiri. Okey, lepas tu kita ada letakkan alat-alat dan bahan, ataupun kita kenali alat ni sebagai radas di dalam ni lah, sebutan sains lah, kita namakan dia radas dan bahan. Alat ni maksud dia radas. Okey, ini adalah benda-benda yang digunakan. Langkah-langkah pun kita perlu catatkan. Ini pemerhatian. Pemerhatian. Ingat, pemerhatian bukan sekadar kita menggunakan deria melihat, tapi pemerhatian yang sedia cikgu maklum kat kamu dulu, pemerhatian melibatkan 5 panca indera, iaitu menyentuh, melihat, mendengar, merasa, dan juga kita menghidu. Okay, ya? Jadi kita boleh buat pemerhatian menggunakan 5 deria yang kita ada. Okey.
Lepas kita dah siap jalankan satu eksperimen, satu aktiviti sains, kita biasanya akan menjawab soalan. Persoalan. Dalam persoalan itulah memerlukan kemahiran proses sains yang kita dah terapkan, kita dah masukkan di semasa kita melakukan langkah-langkah atau aktiviti tersebut. Yang di dalam aktiviti yang kita lihat tadilah. Nampak soalan dia tengok. Apakah pemerhatian kamu? Berikan inference. Apakah saiz? Saiz ni kita boleh buat perkelasan. Kita boleh melihat saiz. Kita boleh kelaskan saiz yang kecil, saiz yang besar. Lepas tu apakah hubungan pemboleh ubah? Itu pun adalah kemahiran proses sains. Kemahiran pemboleh ubah yang sedia cikgu maklum ke kamu. Pemboleh ubah, ingat. Okey, pemboleh ubah, dia ada pemboleh ubah yang dimalarkan, pemboleh ubah yang bergerak balas, dan pemboleh ubah. Siapa nak jawab satu lagi? Tolong respon, pemboleh ubah satu lagi apa? Yang dimalarkan. Okey, murid, cikgu nak seorang respon. Siapa nak respon? Kita sebutkan cikgu pemboleh ni. Pemboleh ubah. Okey. Siapa nak tolong cikgu jawab cepat? Kita ada pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah dimalarkan. Cikgu minta satu lagi yang cikgu tak sebut tadi. Pemboleh ubah bergerak balas. Lagi satu. Okey, siapa nak jawab? Pemboleh ubah dimanipulasi. Ya, bagus. Pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, bagus. Okey ya. Okey, tanya pada murid yang jawab. Yang lain nanti boleh cuba. Kita ada lagi beberapa slot soalan nanti. Okey ya, bagus. Okey, kita teruskan. Okey ya. Lepas tu kita ada definisi operasi. Apakah definisi operasi tempoh masa penerbangan? Okey, maksud dia definisi operasi ni kita kena mendefinisikan sesuatu benda yang kita perhatikan tu melalui operasi, maksud dia melalui prinsip sains yang digunakan. Contohnya, apakah definisi operasi tempoh masa penerbangan bagi pellet udara kecil? So kita kena kaitkan prinsip dalam jawapan kita nanti. Nanti cikgu akan tunjukkan kepada kamu bagaimana kita nak menyelesaikan atau nak menjawab soalan berkaitan dengan definisi operasi tempoh masa ni. Tapi secara ringkasnya, bagaimana kita nak menjawab, kita mesti mendefinisikan, nak menunjukkan bagaimana benda tersebut atau perkara tersebut terjadi secara sains. Okey ya, dengan menggunakan prinsip sains dan juga menggunakan beberapa item-item sains lah. Baru dia nampak seperti soalan tu kita menjawab soalan definisi secara operasi. Okey, selepas tu, selepas dah kita selesai, biasanya dalam suatu eksperimen kita ada kesimpulan. Okey, hipotesis. Okey, hipotesis ni macam sudah sedia maklum cikgu terang kepada murid pada tahun lepas pun cikgu dah terang bagaimana hipotesis. Ingat, ayat hipotesis biasanya kita membuat bandingan. Kita buat bandingan hipotesis. Kalau A jadi macam ni, B apa jadi? Okey, contohnya jika ni kita menambahkan sesuatu benda, okey, apa yang akan terjadi pada satu benda yang kita uji tadi juga. Okey, itu menunjukkan hipotesis. Okey, size balon, okey. Okey, besar. Ini murid dapat lihat sini ya. Okey. Okey, murid-murid di sini terdapat pelbagai saiz dan warna udara kecil ni, kita boleh buat perkelasan. Ini semua menggunakan kemahiran saintifik ataupun kemahiran proses sains. Okey. Ya, nampak. Kita semak. Ini salah satu laporan sains yang lengkap lah. Okey, catatan tindakan kita apa kita perlu buat. Okey, ini semua dalam buku teks pun, dalam buku teks yang kamu ada pun ada benda ni ya. Kamu boleh rujuk nanti. Okey, dah selesai. Secara ringkas cikgu menerangkan tentang kemahiran proses sains yang perlu kita belajar pada tahun ini. Okey ya. Okey. So, kita buat
Ya. Sebelum tu lah, sebelum kita teruskan lagi. Murid yang pakai 8Q Kitchen, apa nama murid boleh kenalkan diri tak? Sebab kat sini dia tak naik nama, dia naik kamu punya ID yang kamu gunakan kait ni ya, ID apa kamu masuk gunakan Meet ni. 8Q Kitchen, boleh kenalkan diri, kamu bercakap. Okey, apa okey. Okey, boleh kenalkan diri? Okey, 8Q Kitchen lah. Okey, kuat sikit. Cikgu tak jelas. Bagi tahu nama kamu. Kalau kamu nak buka video pun boleh. Kamu nak open video kamu pun boleh. Cikgu nak berhubung. Cikgu nak mendapatkan feedback kepada apa yang cikgu dah sampaikan tadi. Okey, nama murid? Okey, sekali lagi nama murid. 8Q Kitchen. Okey, tak boleh cikgu pergi yang lain. Mungkin dia tak bersedia. Not? Okey, ulang balik. No, Arifah. Betul? Okey, Nak Arifah Katrun Nada. Okey Nak Arifah Katrun Nada. Kamu yang pakai 8Q Kitchen Okey. Kamu jangan letak lagi mic, cikgu nak tanya soalan. Okey, soalan cikgu dah terangkan tadi beberapa kemahiran proses sains. Jadi boleh tak Arifah Katrun Nada bagi ke cikgu salah satu kemahiran proses sains yang telah cikgu terangkan tadi secara ringkas tadi. Okey, Katrun Nada dapat jawapan. Tak apa, cuba aja. Salah tak kisah. Kita belajar mesti ada salah dan betul. Itu perkara biasa. Okey, sebut salah satu. Alamak, Arifah dah keluar terus. Okey, cikgu buka pada murid lain yang menggunakan ID full letter Akasha. Yang menggunakan ID full letter Akasha. Boleh respon. Saiful ke? Oh, nampak. Okey, Saiful. Bagi salah satu design yang cikgu sebut tadi. Boleh ubah dimanipulasi, boleh ubah bergerak balas, boleh ubah dimalakan. Okey, yang itu adalah pemboleh ubah. Dia bukan kemahiran proses sains. Faham, Saiful? Tapi tak apa. Dia sebenarnya kemahiran proses sains. Kita dapat mengendalikan pemboleh ubah. Itu yang kemahiran proses sains. Faham? Maksud kemahiran proses sains yang kamu sebut tadi pun itu adalah pemboleh ubah. Dia punya proses sains mengawal pemboleh ubah. Faham, Saiful? Faham tak? Buat macam ni. Cakap kuat sikit. Faham. Faham. Thumb up. Tak thumb up pun. Thumb up. Angkat best, tunjuk best. Okey, bagus. Okey ya. Kemahiran proses sains adalah kita mengawal pemboleh ubah. Okey. Terima kasih Saiful. Saiful boleh matikan fungsi mic. Cikgu nak tanya murid lain pula. Okey. Siapa menggunakan ni? ID Johari Ahmad ni. Okey.
Murid menggunakan ID Johari Ahmad, tolong respon. Mana. Okey. Cikgu minta maaf kadang-kadang cikgu muka cikgu kenal tapi bila nak nama tu dia minta maaf lah. Ramai sangat murid dia cikgu lupa, cikgu minta maaf. Cikgu kena ulang, kena nak ingatkan balik Yang menggunakan ID Johari Ahmad, tolong respon. Sebab kita nak buat sesi lain lagi. Okey. Okey, kamu boleh kalau nak view kamu punya muka yang comel itu pun boleh. Boleh view kan muka, boleh dengar. Tapi pastikan di belakang kamu semua benda dah ready. Everything okey kat belakang Baik. Mana? Murid yang menggunakan ID Johari Ahmad. Okay, cikgu nak satu jawapan lagi, kita akan teruskan kepada sesi kita yang lain. Cepat, yang menggunakan ID Johari Ahmad, minta kenalkan nama, kemudian cikgu akan tanya kamu beberapa soalan je. Okey, nampaknya yang murid menggunakan ID Johari Ahmad tak ada respon. Mungkin ada masalah. Mariani 71. Okey. Kenalkan diri. Tiara Nurlaila. Oh, Tiara. Tiara Okey. Cikgu nak tanya soalan Tiara. Okey. Tadi Syaiful dah sebut kemahiran proses sains. Yang pertama tadi kita mengawal pemboleh ubah. Okey. Apakah lagi kemahiran proses sains yang telah cikgu nyatakan dalam sesi PDPR cikgu ni? Sesi pembelajaran kita ni. Selain daripada mengawal pemboleh ubah. Sebut salah satu je. Cikgu dah sebut tadi lebih kurang dalam 5. Syaiful dah tolong jawab satu. Cikgu nak Tiara pula jawab satu. Okay, cepat Tiara. Sebut satu ya. Dapat Tiara? Apa tadi cikgu? Saya tak faham lah. Tak faham. Okey ni. Cikgu tanya, apakah kemahiran proses sains yang telah cikgu nyatakan tadi? Syaiful dah jawab. Syaiful dah menjawab mengawal pemboleh ubah. Apakah selain daripada mengawal pemboleh ubah yang dah cikgu nyatakan berkenaan dengan kemahiran proses sains? Apa cikgu nak kamu sebut kemahiran proses sains yang dah cikgu nyatakan tadi? Cikgu ada sebut lebih kurang 5 hingga 6 tadi. Okey, Tiara tak dapat? Tak. Okey, tak dapat. Terima kasih. Okey. Cikgu nak tanya seorang lagi. Mariani 71. Yang gunakan ID Mariani 71. Tolong respon. Okey. Berikan kemahiran proses sains yang telah cikgu nyatakan tadi. Saiz balon udara. Bukan saiz balon udara itu dia punya kejadian waktu itu dia kemahiran proses sains yang cikgu sebutkan tadi. Contoh saya pun sebut tadi mengawal pemboleh ubah. Lagi apa lagi? Kemahiran proses sains. Okey, respon sekali lagi. Mariani yang menggunakan ID Mariani 71. Sebelum tu kenalkan nama dulu. Nama Nurul Aini. Okey, Nurul Ain. Okey.
Apakah kemahiran proses sains? Yang cikgu dah sebutkan tadi. Kan banyak kemahiran proses sains. Mengkaji faktor yang mempengaruhi tempoh masa. Itu bukan. Itu penyiasatan. Tak dapat? Okey ya. Yang tadi cikgu sebutkan tadi. Yang Nur Ain jawab tadi itu adalah satu. Inilah maksudnya kita buat penyiasatan. Perkara yang kita nak siasat. Okey ya. Yang cikgu nak jawapannya adalah kemahiran proses sains itu, kemahiran proses sains adalah yang pertama memerhati, meramal, cikgu sebut tadi, meramal, mengawal pemboleh ubah, mendefinisi secara operasi, beri ambil perhatian kemudian mengeksperimen, banyak juga cikgu sebut tadi kan. Lepas tu hipotesis, membuat hipotesis, kita buat pengkelasan atau mengelas, itu adalah dikatakan kemahiran proses sains. Okey, faham murid? Semua faham? Soal respon. Mariani faham? Ini Nur Ain? Faham. Nur Ain? Faham. Ya, itu yang dikatakan. Faham. Okay. Faham. Okey. Itu yang dikatakan kemahiran proses sains. Okey. Faham? Okey, yang menggunakan 8Q Kitchen, cikgu tak dapat jelas tadi suara kamu. Yang menggunakan ID 8Q Kitchen. Respon 8Q Kitchen. Kenalkan nama. Ini kita murid cikgu ada 4 orang yang ikuti PDPC cikgu secara online ni. Alhamdulillah lah. Ada juga. Alhamdulillah. Okay. Tapi 8Q Kitchen respon kejap. Kamu sedang ikuti tak? Okeylah. Okey, so ingatlah murid Saiful. Respon Saiful. Ya, cikgu. Ulang balik apa yang cikgu cakap tadi. Kemahiran proses sains apa dia? Mengawal pengelasan. Mengawal pengelasan, mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Betul lagi? Apa lagi? Memerhati. Dah tak ingat. Okey, ikut sama-sama dengan cikgu. Kita memerhati. Memerhati. Mengelas. Mengelas. Meramal. Meramal. Mendefinisi secara operasi. Ya. Mendefinisi secara operasi. Mendefinisi secara operasi. Okey, lepas tu tadi kita membuat hipotesis. Membuat hipotesis. Okey. Membuat hipotesis. Okey, itu adalah yang last sekali yang kamu sebut tadi adalah mengawal pemboleh. Mengawal pemboleh ubah. Okey, bagus ya. Harap murid yang lain pun faham. Okey, cikgu akan pergi kepada slot yang kedua. Okey. Okey, sambil-sambil tu kalau ada apa-apa soalan murid boleh bertanya cikgu untuk kita nak ke sesi yang kedua ni. Ada soalan boleh bertanya. Apa yang murid tak jelas?
Okey, murid, ada apa-apa soalan? Sebelum kita nak pergi kepada sesi yang seterusnya. Okey, insyaAllah kita punya PDP ni cikgu akan cuba tamatkan dalam pukul paling lewat 9.45. Okey, murid dapat lihat paparan cikgu sedang tayangkan. Cikgu sedang sembahkan ni. Korang respon? Tiara, boleh respon? Dapat lihat tak cikgu yang apa cikgu tayangkan ni? Nampak. Ya, ni kita akan buat aktiviti sikit lah. Aktiviti tentang kemahiran saintifik. Tunggu di loading ya. Okey ya. Ada masalah sikit. Supaya internet juga agak perlahan. Okey ya. Ni sebab dia ada paparan ya. Kita jalankan satu aktiviti. Okey, Saiful dapat lihat tak Saiful? Dapat ke? Okey ya. Nurul Ain dapat tak? Dapat. Okay, dapat lihat ni. Tahun 6 aktiviti kemahiran saintifik. Okey, good. Okey ya. Okey, ini adalah satu aktiviti ataupun satu penyiasatan kemahiran proses sains. Seorang murid menjalankan satu penyiasatan tentang sifat-sifat cecair. Okey, murid itu mengisi sebanyak 600 ml air ke dalam sebuah bikar. Kemudian dia menuang air itu ke dalam kelangkur dan akhirnya
ke dalam silinder penyukat. Okey. Jadi murid perhatikan dulu gambar rajah ini. Kemudian apakah pemerhatian yang dapat dibuat? Lengkapkan jadual di bawah. Okey, nanti cikgu akan minta salah seorang daripada kamu untuk isikan jawapan di ruangan yang kosong ini. Ya. Apakah pemerhatian yang dapat dibuat? Kita dapati ni ada 3 jenis radas ataupun 3 jenis alat yang kita gunakan untuk isi air ini. Yang pertama, bika. Ini bika. Ini kelalangkun. Ini silinder. Dia mesti mengikut. Okey, ini salah. Cikgu betulkan. Okey, dia akan mengikut bentuk bekas. Mengikut bentuk bekasnya. Semua ni dia akan ikut bekasnya. Okey. Isi padu air. Bika ini dia adalah 600 mm. Okey, maksudnya berapakah ni kita gunakan kemahiran saintifik dan kemahiran proses sains lah. Kita meramal. Kita meramal. Mula kita memerhati. Kita memerhati keadaan ini yang cikgu tunjukkan ni. Kemudian kita meramal. Dia kata perhatikan, kita dapatikan. Lepas tu kita nak ramalkan. Berapakah isi padu air di dalam kelalangkun dan juga silinder penyukat. Okey, jadi cikgu minta, cikgu akan edarkan link ni di dalam ruangan chat. Murid boleh buka. Yang mana nak jawab, dia boleh buka dan tolong isi. Okey, cikgu ada letakkan di ruangan chat dalam kita punya Google Meet tu. Murid yang cikgu minta nanti murid boleh tekan pada pautan tu. Kemudian dia akan bawa kamu kepada Google Sheet. Kemudian cikgu nak kamu jawab. Ya. Yang pertama sekali cikgu nak Nurul Ain. Okay, Nurul Ain, tolong klik pada ruangan chat tu. Jumpa tak ruangan chat? Yang ada atas tu kan, ruangan dia ada people, lepas tu dia ada chat. Ambil ruangan chat, kamu klik je bahagian yang cikgu dah beri tadi tu, pautan tadi tu. Dapat tak? Nurul Ain. Nurul Ain cuba. Tak dapat. Tak dapat? Ni, kat ruangan chat. Kat mana cikgu? Dapat tak? Okey, cikgu akan... Okey, dia ada dekat ruangan chat. Tapi tak apa, okey. Cikgu akan kongsi juga pada WhatsApp, grup WhatsApp. Nanti kamu pergi kat grup WhatsApp. Lepas tu nanti cikgu akan delete balik lah. Sebab benda ni nanti bila dia live, nanti kamu edit, nanti kawan-kawan kamu yang masuk nanti dia edit soalan. Jawapan tu yang dah bukan nanti ya. Okey, cikgu akan kongsi pada cikgu akan kongsi kat kamu masing-masing dalam grup sign kita. Nampak gayanya. Minta dapat. Ada tak murid yang dapat dekat ruangan chat tu? Yang boleh respon.
Ada tak murid-murid yang dapat? Yang cikgu kongsikan dekat ruangan chat. Ruangan sembang. Dapat tak? Ada siapa yang dapat? Tak ada bunyi tu. Tak. Dia ada, sebenarnya ada dekat ruangan chat. Tak apa. Nanti cikgu akan kongsi dekat ruangan. Inilah, kita teruskan lah. Nanti cikgu tak ada dapat dah. Sekejap. Okey, ni nampak kan? Cikgu tunjuk WhatsApp ni kan? Ada nampak tak? Tak dapat, tak dapat. Okey, dapat. Tak. Dekat, kamu tengok dekat WhatsApp kamu, kat WhatsApp. Dekat WhatsApp group kita tu, cikgu dah kongsi dah. Dapat, Ada dapat. ke? Dah kamu akan dapat ni kan? Okey, kamu buka situ. Ada kan? Kamu klik pada pautan, nanti dia akan paparkan macam ni, yang cikgu tunjuk tadi tu, yang ada gambar raja. Okey, cikgu nak salah seorang mendekat. Dapat, dapat. Tolong isi ruangan ni. Tolong isi ruangan ni. Ni ramalkan. Ni berapa dia punya ni? Isi pada dia. Isi ruangan dia. Isi ruangan ni. Kamu bila tadi dapat tak ruangan macam cikgu ni? Dapat kan? Dapat. Kamu boleh guna peranti lain ataupun device lain. Kalau sekarang kamu sedang gunakan komputer, kamu boleh jawab tu menggunakan telefon, ataupun kamu sekarang gunakan telefon untuk tengok kita punya live ni, ataupun pembelajaran kita ni kamu boleh gunakan komputer. Lagi senang. Cadangan cikgu lah. Kalau murid nak buat dalam device yang sama pun okey. It's okey, boleh. Siapa yang cuba jawab tu? Type je. Agak apakah itu dua itu? Rasakan. Tengok ada cikgu. Yang nak jawab, bagi tahu dulu. Nanti bila banyak yang mengisi tu, nanti dia lambat masuk. Siapa dia? Saiful? Siapa yang dah dapat tadi? Siapa yang dah dapat akses yang cikgu tunjuk ni? Dah, dia dapat cikgu. Tiara tolong jawab. Okey, murid yang lain tak perlu isi ruangan kelalangkun. Tiara saja yang isi ni. Berapa isi padu air pada kelalangkun. Okey, type Tiara. Cepat Tiara, kami menunggu jawapan Tiara.
Cikgu, saya tak ingat lah cikgu. Tak ingat? Oh, dia jawapan dia mesti. Okey, siapa nak bantu? Ramalkan berapa ni? Sini beaker 600 ml. Kalau kelalangkun, berapa pula ml dia? Sisi padunya. Siapa nak bantu Tiara? Saiful. Saiful boleh? Isi kat sini ya. Isi dalam ruangan ni. Kelalangkun. Berapa dia punya ml dia? Isi padunya. Bantu cikgu. Okey, siapa lagi yang ada kat situ? Boleh bantu juga. Yang dah dapat yang paparan yang cikgu kongsikan. Masih kosong lagi ni. Maksudnya tak ada orang jawab lagi ni. 300 ml cikgu. 300 ml jawapannya. Cuba type lah. Type nanti cikgu. Kamu type dia dalam kat situ, dia akan naik juga kat kita sini. Cuba type, tak apa. Jawapan nanti cikgu betulkan. Oh, tulis kat mana tu? Tulis dalam ruangan kotak yang sediakan. Ni ya. Okey, type kat situ. 300. Okey, good. Okey, dah dapat dah satu jawapan 300. Okey, cikgu nak pula sini dia penyukat. Ni Tiara kan? Ini Tiara jawab kan? Okey. Okey, Okey, bagus. ulang semula. Ulang semula. Okey, cikgu nak jawab isi padu air ni. Kamu ramalkan, apakah isi padu air yang di dalam sini penyukat? Tiara dah bagi jawapan tadi. Dia dah ramalkan. Dalam kelalang ini isi padunya adalah 300. Itu yang seterusnya cikgu nak murid jawab. Apakah sini penyukat ni? Apakah isi padu air yang ada dalam sini penyukat? Okey, seorang jawab. Yang tengah on tu? Yang tengah on mic? Okey, Tiara boleh off mic? Siapa? Melim baru masuk. Boring. Okey, nak jawab boleh. Melim baru masuk. Okey, selamat datang. Jia kan. Okey, Jia nak jawab boleh. Okey, ni cikgu nak kat sini. Apa jawab sini ni salah ni. Jawab kat sini. Berapa ratus? Ni berapa ratus? Okey, Tiara dia jawab 300 sini. Okey, salah seorang tolong type. Yang mana dah buka? Okey, 600. Okey. Kenapa padam balik? Type balik 600. Siapa tadi type? Saya. Okey. Apa dia nama? Kenalkan diri. Tiara. Tiara juga. Yang 300 tadi siapa? Siapa ni? Siapa yang isi untuk kelangkuan tadi? Tiara ataupun murid lain? Okeylah. So, dapat jawapan dah, tak kisahlah siapa isi pun. Terima kasih atas kerjasama murid. Okey ya. Okey, so cikgu nak terangkan jawapan di sini. Okey ya. Isi padu beaker adalah 600 ml, mililiter. Yang kelalangkun ni, kalau beaker
walaupun sifat air ni dia akan mengikut keadaan bekas yang diisi. Okey ya. Jadi apabila di dalam beaker ni air yang sama kita tuang ke sini, isi padu air tadi adalah siapa ada buka mic? Tolong off mati. Okey, cikgu nak cakap okey ya. Cikgu terangkan ni. Okey, jadi artinya jawapan untuk kelalangkun ni mesti 600 juga. Ini betul. Ini Tiara jawab betul. Ini ni. Ini mesti 600. Dia mesti sama. Dia mesti juga 600. Sebab apa? Sebab dia punya isi padu dia tak akan berubah. Kalau di yang pertama ni 600, dia tuang ke mana-mana bekas sekalipun, dia tetap isi padunya adalah 600 ml. Okey ya. Jadi ini jawapannya juga adalah 600. Ini betul. Ya. Jadi ingat, isi padu air dia tak berubah bila kita tuang kat mana pun. Dia mesti sama. Okey ya. Sifat air ni juga dia akan mengikut bentuk bekas. Okey. Yang seterusnya. Ini sebab masa kita tak cukup dah. Nanti cikgu nak adakan latihan pula. So berdasarkan penyiasatan ini nyatakan dua sifat cecair. Okey. Cikgu nak bagi tahu kamu sifat cecair. Okey. Sebelum tu siapa nak cuba jawab secara lisan? Okey, siapa-siapa boleh jawab secara lisan? Beri sebut salah satu je sifat cecair tadi. Mungkin ada murid nak jawab? Jia, baru masuk tadi, okey. Mana Jia respon? Okey, ada murid nak jawab? Apa tadi cikgu? Berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan dua sifat cecair ni. Ini cikgu apa tadi? Cikgu kongsi kat kamu ni. Nyatakan dua sifat dia. Halo. Apa sifat cecair? Tak tahu. Okay, cikgu akan bagi jawapan dia, kamu tengok Oh, sifat. Tolong offkan mic. Okey ya. Yang pertama adalah air ni dia sifat dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okey, ini sifat dia yang kedua. Tidak mempunyai, cecair ni dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okey. Cecair dia mempunyai isi padu, walaupun diisi di mana-mana bekas sekalipun, isi padunya tetap sama. Yang tetap. Okey. Itu jawapannya. Okey. Ingat, sifat cecair ni dia tidak mempunyai bentuk yang tetap, dia akan ikut berubah tempat kita punya bekas kita tuang air tadi. Air juga mempunyai isi padu yang tetap. Ini maksud dia tetap, nampak Kalau kita tuang di dalam bekas yang berlainan sekalipun, isi padunya akan tetap sama. Okey jadi soalan ni kita sambung pada minggu lepas lah soalan ni. Okey ada apa-apa soalan? Hello murid, ada apa-apa soalan? Sebab cikgu ada kelas untuk tahun 5. Tak ada. Tak ada. Tak ada. So nanti cikgu akan kongsikan pautan untuk latihan kamu. Sikit je latihan untuk proses pelajaran kita hari ni. Cikgu akan edarkan latihan ni dalam WhatsApp. Kamu boleh tengok situ, kamu boleh klik dan kamu boleh jawab. Okay So jika dah tak ada soalan,
Okey. Mungkin kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan lah. Secara atas talian macam ni. So, cikgu dah tak ada soalan dah. Sekali lagi cikgu tanya. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Jika dah tak ada soalan dah. Okey ya. Jika dah tak ada soalan dah, cikgu rasa setakat ni dulu. Untuk PDPR kita untuk kali ni. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.